Ini dikira sebagai jawapan secara holistik, iaitu kita ada fakta, kita ada huraian lanjutan dan juga kita ada contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Jadi hari ini saya nak kongsikan bahagian pertama perbincangan SPM Sejarah Kertas 2 di bawah topik Idea Gagasan Malaysia. Okey, saya kongsikan slide perkongsian saya pada hari ini. Murid-murid boleh lihat slide yang ada di paparan sekarang. Okey, cikgu akan bincangkan soalan pertama, iaitu pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu Sarawak, Sabah dan Singapura. Kesepakatan antara semua pihak telah menzahirkan pembentukan Malaysia. Jadi itu adalah stimulus ataupun permulaan soalan yang perlu kamu highlightkan kata kunci di situ ataupun boleh tandakan perkataan yang bersesuaian untuk soalan A. Apakah idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj? Idea gagasan Malaysia, 2 markah. Okey. Dekat sini cikgu nak kamu highlightkan perkataan yang bersesuaian ataupun kata kunci bagi soalan ini. Kamu lihat di sini apakah ini adalah kata tugas, maka kamu boleh salin lebihan ayat ini dan jadikan kepala ayat. Okey, cikgu dah rangkumkan dalam slide yang seterusnya. Di dalam soalan ataupun stimulus yang telah diberi, cikgu highlightkan Persekutuan Tanah Melayu Sarawak, Sabah dan Singapura. Ini seperti memberi hint ataupun tips untuk kamu menjawab soalan ini. Kemudian, idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman. Kita ambil kepala ayat. Cikgu dah highlightkan dengan warna merah di sini. Idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah penggabungan. Ambil daripada perkataan yang telah di-highlightkan dalam soalan tadi. Penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura. 3S Sarawak, Sabah, Singapura. Dan tidak lupa juga negara Brunei. Ini adalah idea pertama, idea gagasan Tunku Abdul Rahman menggabungkan semua negara yang tadi termasuk negara Brunei. Selain itu, cadangan beliau ialah untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Kamu boleh gunakan perkataan persekutuan ini dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Okey, bagi soalan ini markah yang diberikan adalah sebanyak 2 markah. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Untuk bahagian B, terangkan faktor yang membawa kepada idea pembentukan Malaysia. 4 markah. Cikgu dah highlightkan perkataan faktor. Jadi kamu kena terangkan faktor yang membawa kepada idea pembentukan Malaysia. Okay, dalam slide saya dah berikan beberapa faktor. Tapi kamu lihat kepada markah, kamu ambil yang mana bersesuaian dan kamu terangkan faktor yang kamu pilih. Okey, faktor pertama, cikgu kongsikan tentang faktor keselamatan. Ini yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Kaitkan dengan faktor keselamatan ini, kaitkan dengan ancaman komunis di Singapura. Jadi ancaman komunis ini telah menggugat
keselamatan Persekutuan Tanah Melayu kerana Singapura berada dekat dengan Tanah Melayu dan Singapura menjadi pusat kegiatan komunis. Okey, jika kamu ambil kata-kata kunci ini, maka di bawah keselamatan 1 markah, ancaman komunis Singapura 1, menggugat keselamatan 1 lagi, Singapura sebagai pusat kegiatan komunis. Jadi melibatkan 4 markah di situ termasuk faktor keselamatan yang kamu sebut tadi. Okey, itu kalau melihat kepada 4 markah. Tapi cikgu nak kongsikan faktor-faktor yang juga terlibat kepada idea pembentukan Malaysia. Okey, faktor kedua adalah perkembangan di Sarawak. Okey, jika Sarawak menyertai Malaysia, jadi British berharap ini dapat membendung ancaman komunis yang berada di Sarawak. Faham tak di sini? Kita ada satu ancaman di Singapura dan satu lagi ancaman komunis di Sarawak. Jadi ini antara faktor perkembangan keselamatan juga di Sarawak. Okey, faktor seterusnya jika kamu berminat dengan mempercepatkan kemerdekaan. Mempercepatkan kemerdekaan di mana faktor-faktor di mana huraian faktanya adalah menjalankan dasar dekolonisasi British. Jadi British ingin menjalankan dasar dekolonisasi di mana membantu mempercepatkan kemerdekaan Sarawak dan Sabah. Ini adalah di bawah faktor mempercepatkan kemerdekaan. Seterusnya adalah faktor keseimbangan komposisi penduduk. Okey, jika Singapura bergabung dengan Tanah Melayu, maka akan wujud ketidakseimbangan komposisi penduduk di mana rakyat berbangsa Cina adalah ramai dan melebihi komposisi penduduk di Persekutuan Tanah Melayu. Maka dengan itu, bagi menyeimbangkan komposisi penduduk, Sarawak dan Sabah juga bergabung dengan Malaysia dan termasuk Singapura. Okey, saya harap pelajar faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, untuk soalan C, ini adalah soalan kebat. Jadi, kita lihat apakah soalannya. Pembentukan Malaysia membawa manfaat kepada negara. Buktikan. Jadi dia nak kita buktikan apa manfaat yang kita dapat daripada pembentukan Malaysia. Okey, 4 markah untuk soalan ini. Kita lihat jawapan yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Kamu lihat sama tak dengan apa yang kita bincangkan sebelum tadi, iaitu manfaat yang pertama dapat menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Ini adalah fakta. Kemudian cikgu huraikan dengan cara apa keselamatan itu terjaga, dengan mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Okey, kemudian cikgu beri lagi huraian lanjutan dengan menyelaraskan aktiviti pasukan keselamatan. Kamu huraikan lagi. Kemudian kamu beri contoh. Contohnya, Angkatan Tentera Malaysia dapat menjaga keselamatan. Apa dia? Sama ada Angkatan Tentera Malaysia ataupun di Sarawak kita ada Eskom. Okey, kemudian cikgu tambahkan inference ataupun kesimpulan. Kesannya dapat membuktikan sebab soalan ditanya tentang bukti. Kesannya dapat membuktikan wujudnya kerjasama kerajaan persekutuan dalam mengharmonikan negara dan penduduk pelbagai wilayah di Malaysia. Ataupun kamu boleh buat ayat sendiri. Okey, kalau dilihat pada contoh poin-poin ini, kamu kena gabungkan dan tulis menjadi satu esei ataupun satu struktur rangkap yang
lengkap menggunakan penanda wacana dan juga kata hubung. Dan ini adalah idea-idea yang perlu kamu masukkan dalam jawapan kamu. Okey, ini adalah contoh bukti dan manfaat yang pertama. Okey, kita lihat kepada bukti yang kedua. Okey, kalau kamu dapat sebahagian daripada jawapan ini, maka kamu dah dapat lebih daripada 4 markah, di mana keselamatan, kawasan keselamatan khas, pasukan keselamatan. Apa contoh pasukan keselamatan? Angkatan Tentera Malaysia, dan juga kamu masukkan inference ataupun kesimpulan pada fakta keselamatan yang kamu pilih. Okey, kita lihat kepada pilihan yang kedua. Ini tambahan kalau kamu berminat, ini adalah tambahan di mana manfaat yang telah negara terima di bawah pembentukan Malaysia dan juga buktinya. Okey, dapat meningkatkan pembangunan fizikal. Cikgu letakkan latar belakang. Latar belakang ini kalau kamu lihat dan perhatikan, ia adalah jalan raya. Dapat meningkatkan pembangunan fizikal dengan melaksanakan projek pembangunan. Nampak tak? Pembangunan fizikal, laksanakan projek pembangunan dan seterusnya, terutama di wilayah yang belum membangun. Cikgu gunakan lagi perkataan membangun, pembangunan. Beri contoh seperti di Sarawak. Apa contoh pembangunan fizikal? Contoh pembangunan fizikal adalah pembinaan sistem jalan raya. Jalan raya yang menghubungkan Sarawak dan Sabah. Okey, kesannya dapat membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam meningkatkan taraf hidup. Kita kaitkan dengan pembangunan dengan peningkatan taraf hidup. Okey anak-anak, kalau kamu dapat gabungkan idea ini dan tulis di dalam jawapan yang lengkap, maka ini dikira sebagai jawapan secara holistik, iaitu kita ada fakta, kita ada huraian lanjutan dan juga kita ada contoh. Jika ada, kamu masukkan contoh dan kemudian kita masukkan inference ataupun kita panggil kesimpulan. Okey, saya harap anak-anak semua dapat beberapa idea ataupun mendapat sedikit manfaat daripada apa yang ingin cikgu kongsikan pada video kali ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan info-info yang akan cikgu kongsikan dalam video-video yang seterusnya. Jumpa lagi. Salam Kaizen, Continuous Improvement.